Pada hari ini kita bersama dengan series Iman Talk. Iman ni sebuah NGO untuk student, bukan student saja, untuk Malaysian di Jepun, dan kami banyak buat bantuan. Kita duduk semangat hari tu ada bagi talk tentang mental health juga bersama adik-adik Kak Nazira juga. Orang juga ada buat pasal cara cari kerja, buat pertandingan hari berapa. So ada siapa yang tak kenal lagi siapa Iman Jepun, boleh cari di Instagram. So hari ni kita ingin bincangkan tentang mental health, life of sacrifice. Sejauh mana kita nak mengubahkan diri untuk orang lain. So saya bagi sedikit fakta yang saya dapat. 70% di Jepun 70% sakit di Jepun, sakit mental di Jepun adalah sakit mental, dan 50% daripadanya adalah orang-orang depression. 1/4 daripada depression ni dia ambil tindakan untuk pergi jumpa doktor, manakala 3/4 diorang sedar diorang ada mental illness tanpa diorang pergi rawatan. So benda ni berlakulah di Jepun. So untuk soalan pertama, saya ingin bertanya kepada Puan Nazira. Mungkin Puan Nazira boleh bagi sedikit introduction dulu tentang diri sendiri. Kalau kita perasan sekarang, compare dengan sebelum-sebelum ni, saya rasa pada pandangan saya sendiri, saya tengok di Twitter lagi ramai sedar tentang mental illness. Mungkin ada kat drama saya rasa yang berkenaan jadi untuk mental illness. Dapat movie, contohnya movie Joker, itu pun diorang cuba mengetengahkan isu mental illness juga. So serba sedikit masyarakat makin kenal tentang mental illness. So saya ingin bertanya, keadaan masyarakat sekarang di Malaysia, bagaimana pandangan Puan Kak Nazira tentang inilah perkembangan masyarakat terhadap mental illness sendiri? Silakan. Jazakallah Ahi Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih buat pihak Iman Jepun kerana menjemput akak untuk berkongsi pada hari ini. Kita cuba untuk jadikan dia macam santai lah, interaksi supaya ada banyak masa untuk bertanya. Bercakap tentang introduction sikit. Sekarang mengajar di UIA Kuantan, Fakulti Perubatan, sebagai pensyarah dan juga clinical psychologist. Clinical psychologist ni adalah psikologis yang duduk di hospital dan berjumpa dengan pesakit-pesakit sakit mental. Ya, dia akan duduk di klinik psikiatri. Jadi 2 kali seminggu tu berjumpa dengan orang yang depres, orang yang ada anxiety disorder, obsessive compulsive disorder dan sebagainya. Dan kami buat psikoterapi. Tak bagi ubat, tapi bagi kemahiran ataupun skill psikologi untuk membantu mereka menangani penyakit yang dihadapi untuk dalam jangka masa yang panjang. Okey. Kesedaran tentang mental illness ni memang lebih baik daripada sebelum ni. Umi tengah pergi sama. Tak boleh, nanti dulu.
memang lebih baik daripada sebelum ni. Yang membuat yang bagusnya, bila mana dia tahu tu, dia akan lebih peka lah dengan diri dia dan mungkin membuatkan dia mencari jalan untuk meminta bantuan. But the problem is maybe dia tak tahu bagaimana untuk mendapatkan bantuan, dengan siapa perlu dia rujuk, dan kadang-kadang tu dia tersalah rujuk. Dia tersalah rujuk dekat orang-orang yang mengambil kesempatan untuk membantu mereka, namun sebenarnya tak dapat membantu mereka sebaiknya. Maksud saya, kalau dia ada, kadang-kadang dia apa ni, okay, mungkin kita nak cakap dalam konteks Jepun lah. Mungkin kita rasa kurang selesa mungkin untuk nak bertemu dengan kaunselor ke ataupun psikologis ataupun psikiatris yang berbangsa Jepun, sebab dia tak faham kan budaya kita, religion kita kan. Jadi itu membuatkan kita mungkin reach out dekat kawan-kawan dekat Instagram ke, dekat Facebook ke, untuk bagi tahu perasaan kita dan sebagainya. Jadi advice-nya macam-macam. Macam-macam advice yang kita dapat, dan kadang-kadang kita pun jadi confused, apa yang salah ni, salah aku ke untuk aku rasa macam ni kan. Siapa patut aku pergi kan. So sebenarnya memang kena pergi kepada pakar lah. In fact kalau pergi ke psikiatris pun, dia menyelami dan sebagainya, at least dia bagi ubat, dan calming effect yang dapat daripada ubat tu at least boleh buatkan mood kita better. Kita boleh fokus dalam kelas, kita boleh fokus dalam relationship kita, penjagaan diri kita. Terutama mereka yang dah teruk, nak jaga diri, nak bangun pergi kelas pun susah kan, kena perlu paksa diri untuk nak bangun untuk pergi kelas, dan pergi pun tak ada mood, tak ada fokus, tak rasa nak cakap dengan orang dan sebagainya. Jadi benda-benda tu kita nak tahu at which extent yang mana kita perlu dapatkan bantuan dan yang mana just stress biasa yang kita boleh snap out of kan. Yang tu yang mungkin ramai yang confused lagi lah, tak tahu lagi. Jadi kalau saya boleh kongsi, depression ni adalah stres yang kronik dan intrusif, kronik dan panjang, dan maksudnya dia stres yang berlarutan selama 2 minggu. Maksudnya kalau kita stres sebab kita ada exam ke, mungkin 2-3 hari lepas kita habis exam tu, kita dah hilang dah. Dia dah kodok tidur, dah keluar makan dan sebagainya, settle kan. Kita boleh snap out of it lah kan. Tapi bila kita depressed tu, macam mana kita buat pun, kita tak boleh nak keluar daripada mood yang rendah, rasa nak isolate diri, selera makan sama ada berkurang ataupun bertambah, tidur yang tak kedap, tidur tak betul lah maksudnya. Dan kemudian kadang-kadang rasa macam nak lari je, kadang-kadang rasa nak tinggal semua benda, even kadang-kadang rasa nak mati ya. Tapi tak semestinya ada semua ni, dia kriteria daripada 7 kriteria selama 2 minggu. Dan kawan-kawan perasan, apa aku lain pasal aku senyap je, tak banyak cakap kan, kawan-kawan pun boleh perasan benda tu. Jadi mungkin benda tu adalah warning sign bahawa kita mengalami depresi ya. Itu depression. Kalau macam anxiety, satu hal lain pula ya. Anxiety ni 6 bulan. Anxiety ni resah yang semacam tak senang duduk kan, asyik terfikir tentang benda lepas pun risau, benda yang sekarang pun risau, benda ke depan pun risau semua benda. Pun perlukan bantuan juga. Okay. At least saya rasa kena cari orang yang boleh memahami untuk dia nak bercakap. Yeah? So it's good that ada iman. So saya rasa antara benda yang boleh buat adalah kita empower iman punya members so that you are aware of mental illness and how to deal with your friends ya. Bagaimana nak validasi dan menerima perasaan anak usrah, kawan-kawan, kawan-kawan Rabtul Am dan sebagainya, supaya kita tak jadi judgemental. Sebab dia start jadi judgemental, kita start bagi advice tu, dia hilang, dia lari. Kita start cakap, tak payahlah overthink sangat kot, hantar ni banyak sangat fikir ni, tak ada apalah, relax, chill kan. Jadi kita minimize perasaan dia. Kita menyatakan bahawa dia tak patut rasa apa yang dia rasa. Padahal dia rasa resah, dia rasa depressed kan. Jadi bila kita mengecilkan perasaan dia tu, dia tak cerita kat kita dah, habis dah kat situ. So kita terima je. Walaupun kita tak setuju, terima je dulu, dengar dulu, hadam dulu, faham dulu. Jadi orang yang dia boleh trust untuk dia nak cerita, kemudian kita bawa dia untuk seek help, cari jalan macam mana nak jumpa kaunselor ke. Kadang-kadang ada
servis-servis ni yang misalnya kaunselor yang pernah duduk overseas, yang boleh cakap English, yang boleh memahami perasaan foreigner kan. Ada, tapi kita kena seek out lah, kena cari. Okey, jadi soalan dia tadi apa ni? Okey, nak cakapnya dalam konteks Jepun juga, kemungkinan untuk nak dapat bukan nak dapat nak mengalami stres dan juga mental disorder ni, saya kira macam agak tinggi lah. Sebab kan dia punya social situation dia yang sangat private kan. Kita semua orang pun hitorigurashi kan, duduk seorang-seorang, kalau duduk jauh-jauh jadi tak ada orang untuk dia nak luahkan, tak ada orang untuk dia nak masak sama-sama, berbincang, buat aktiviti sama-sama. Kecuali kalau dia masuk usrah ataupun masuk lokaliti punya aktiviti kan, kecuali kalau dia sendiri yang mencari. Tapi kalau dia tak mencari ataupun tak biasa, maka dia akan keseorangan. Yang kedua, Kankyusei punya environment tu sendiri macam sangat tertutup dan kita kena ikut je apa yang sensei cakap kan. Jadi dia tak ada ruang untuk meluahkan, tak ada ruang untuk menolak. Ini saya cakap secara general lah, ada juga yang tak macam tu secara umumnya. Jadi untuk mereka yang ada perfectionist traits, untuk mereka yang suka kesempurnaan, dia akan rasa macam mana baik pun dia cuba, dia tetap gagal. Sebab Jepun punya expectation ni kan macam ni kan. Kita macam tak, kita agak flat, kita agak laid back lah sebenarnya, komuniti kita berbanding Jepun lah. Kita hardworking tapi kita laid back sikit. Jadi bila kita dapat sensei yang sangat kibishi, untuk orang yang perfectionist tu, dia sentiasa nak capai macam sensei punya level tu, itu membuatkan dia senang untuk beat themselves down, untuk merasakan yang diri dia gagal, tak mencapai ekspektasi dan sebagainya. Jadi ini membuatkan mudahlah untuk dia rasa stres. Biar stres yang lama, depres. Ya, macam tu. Okey, itulah. Kau yang panjang. Terima kasih. Baik, penerangan yang jelas. Sebab Kak Nazila sendiri pun ada pengalaman duduk di Jepun, mungkin kenal lah orang-orang keliling Jepun yang mana. So, cakap tentang culture Jepun ni sendiri, nak tanya Afiq tentang Afiq seorang student PhD di Jepun. Rasanya lagilah stres kan, PhD dengan KNQ-nya, dengan sensei-nya, dengan mana ada waktu bekerja kan, still malam-malam pun pergi KNQ. So mungkin boleh cerita sikit pengalaman interaksi dengan keliling orang-orang Jepun. Boleh? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Dengar. Pertama sekali nak ucapkan terima kasih jugalah kepada Iman Jepun kerana memberi peluang kepada saya yang saya tak rasalah paling layak untuk berkongsi tentang perkara ni pun, sebab banyak lagi orang di luar sana yang mungkin lebih berpengalaman, lebih lama bergaul dengan orang Jepun mungkin. Cumanya harapnya dalam sedikit perkongsian ini, sedikit luahan hati ini mungkin dapat membantulah sedikit sebanyak kawan-kawan di luar sana lah to reach out kepada komuniti yang ada di sini. So seperti yang saudara Pang cakap tadi lah, sekarang saya dari tahun 2011 student kat Jepun, dan hingga sekarang dah PhD tahun 3. So setakat pengalaman lah kat Jepun ni macam seperti kalau siapa yang duduk sini tahulah bagaimana di Jepun ni, orang Jepun ni sangat menjaga hati sangat menjaga hati orang lain, sehingga kan ada term prinsip omoiyari. Omoiyari tu maksudnya setiap kita punya tindakan tu kan, kita memikirkan orang lain lah untuk keselesaan orang lain ataupun kebaikan orang lain.
So, semuanya dia berpusat pada orang lain. Semuanya berpusat pada orang lain. Cumanya dari situ dia jadi orang Jepun ni jadi orang yang dia tidak meluahkan perasaan, dia memendam. Apa yang dia fikir tu kita tak tahu. Kita berinteraksi dengan dia, tapi kita tak tahu apa yang sebenarnya dia fikir tentang kita. Dia pendam. Tapi ada juga yang tak pendam, dia cakap kat belakang. Betul. Kita tak tahulah dia cakap pasal kita kat belakang tu kan. Cumanya macam mana kita tahu? Sebab bila kita bergaul dengan dia cakap pasal orang lain. Kan? So, setiap kali kalau bergaul dengan mereka, kalau chit-chat tu, tak sah lah kalau tak ada cerita pasal orang lain tu. Memang akan ada lah timbul. Kalau tak ada neta, tak ada. Dia tak ada ni lah. Apa nak cakap tak tahu. So, dia akan cakap pasal orang lain. Membawang lah macam Malaysia. So, orang Malaysia pun sekarang mungkin ada change the word. Budaya Jepun juga lah mungkin. Banyak cakap belakang. So, bila once kita dah tahu kewujudan the norm in Japan so kita pun mulalah berprasangka kan. Kita rasa kita tak tahu dia fikir apa pasal kita tak tahu dia cakap apa pasal kita. Tapi bila kita tahu benda ni kita jadi insecure lah. Kita tak tahu apa yang dia fikir sebenarnya pasal kita kan. Sebab kita boleh agak yang mungkin benda yang ditunjukkan itu bukanlah yang real. So banyak berprasangka dan sebagainya. Tapi tak ada bukti kan. So kita pun bermuka-muka lah. Kita act according to kita pun omoyari juga lah. So kita pun bertindak supaya dia tidak bersangka kepada kita. Kerana kita bersangka pada dia. Mungkin dia complicated sikit lah. Tapi maksudnya in the end kita jadi orang yang orang Jepun ni banyak yang live behavior dia tu live based on others expectation kan. Expectation. So benda tu dia jadi cycle. Ni just pengalaman peribadi je lah. Mungkin betul mungkin tak betul. Mungkin Kak Nina nanti boleh mengesahkan ataupun tidak mengesahkan. Tapi itulah yang saya secara peribadi nampak lah. Saya pun bukanlah orang yang pakar dalam bidang ni. So, dari situ kebanyakan orang mungkin stres sebab cuba untuk live towards others expectation tu lah. Cumanya saya secara peribadi tidaklah begitu. Maksudnya mungkin berbeza sikit pada orang lain. Sebab saya jenis orang tak kisah apa orang yang cakap. Maksudnya kalau saya rasa saya buat benda tu betul lah. Tak kisahlah orang yang cakap apa kan. Cumanya part jaga hati tu memang saya sendiri ada. In fact daripada dulu lagi. Maksudnya memang saya secara personally memang suka tolong orang, suka bantu orang. Orang pun dulu macam banyak jugalah. Tak adalah banyak sangat, tapi ada beberapa orang yang kalau ada masalah datang pada saya macam banyak discuss dengan saya jadi macam kaunselor lah. So saya suka lah tolong orang. Saya tak ada masalah dengan benda tu. Cumanya bila datang kat Jepun ni, bila kita dah mengetahui dia punya, kita dah meresap pada culture mereka ni, sedikit sebanyak kita pun terjadi sedikit lah Nihonjin lah, orang Jepun tu. Terutamanya bab prasangka tu lah. So apa yang terjadi pada saya adalah bila at one time saya suka tolong orang. Kalau kat lab saya ni ada banyak foreigner. So tapi kebanyakan mereka sama ada tak boleh cakap Jepun ataupun tak fasih lah cakap Jepun. So banyaklah macam konflik-konflik dalam lab ni saya lah yang tolong selesaikan. So semua foreigner ada masalah datang ke saya. Semua ada masalah je datang ke Afiq. Apa-apa rujuk Afiq. Dan pada awalnya memang tak ada masalah. Saya suka je lah bantu orang. Cuma at one point tu dia jadi makin sibuk. Dan ada jugalah konflik dengan sensei sendiri dulu. Yang tak berapa baik lah. Sehingga menyebabkan saya tukar lab lah lepas tu. Dan dia macam bertindih-tindih lah pada waktu tu. Dengan ada seorang foreigner yang dia banyak minta tolong sebab dia ada family. Dia tak tahu Jepun.
So banyaklah urusan bukan saja di dalam lab tapi di luar lab. Seperti mencari rumah, uruskan pindah rumah sebagainya. Banyaklah yang saya tolong. Cumanya sebab kita dah jadi sedikit orang Jepun. So kita banyak berprasangka. Dia ni tak dia macam ini tak tampak ke aku busy. Tapi kita still tolong dia. Kita macam tak berani kita tak meluahkan perasaan kita. So itulah part dia. Kita tak cakap, kita pendam. Tapi kita still buat. Tapi lama-lama kelamaan tu dia jadi tolong yang tak ikhlas lah. Tak ikhlas. Dan lama kelamaan dia macam kita punya perasaan tu makin degrade. Maksudnya kita makin mengenepikan perasaan kita. So buat tolong tapi cara robot je lah. Dan lama kelamaan jadi stres jugalah. Tolong nak kata cara robot tu dia macam kita struggle berlawan dengan prasangka tu. Lama kelamaan kita jadi macam tak percaya orang lain dah lah. Macam jadi kita menolak selepas tu dia macam behavior saya ni jadi macam orang yang dia macam tak tolak lah untuk bergaul, bersosial dengan orang lain lah. Dia jadi macam tu. Dia jadi macam orang Jepun lah. Dia. Sedikit sebanyak walaupun bukan 100% lah. So itu yang agak menyebabkan stres. In fact, mungkin ada yang tak tahu, ada yang mungkin tahu. Kalau siapa yang mengenal saya, mungkin agak Iga itu tak. So, saya ada pernah mengalami juga depression seperti yang Kak Nina cakap tadi. Beberapa lama lah tak keluar rumah. Ada satu waktu tempoh begitu, sampai begitu sekali lah. So itulah sedikit sebanyak suasana kehidupan saya sendiri. Mungkin ada banyak lagi sebenarnya. Mungkin orang lain, kawan-kawan di sana mungkin ada banyak lagi pengalaman lain. Tapi inilah yang saya personally lalui lah. Yang boleh tanya Afiq? Okay, soalan dia. Tak, sebab tadi Afiq ada cakap yang memang boleh. Sebab saya sendiri kena Afiq yang Afiq ada depression. Itu Afiq diagnose sendiri ke ataupun Afiq memang pergi klinik dan berjumpa dengan doktor dan doktor yang mengesahkan Afiq memang depression. So mungkin boleh cerita sikit macam waktu mana depression tu sendiri. Okay. Okay, terus. Waktu depression tu. Okay. So waktu yang tak keluar rumah tu tak adalah pergi jumpa doktor. Tapi setelah beberapa lama lepas tu, waktu tu saya bujang lagi lah. Lepas kahwin lah, sebab dia ada lagi efek tu selepas tu. Walaupun dah berjaya keluar rumah. Ada lagi efek tu lah. So lepas tu adalah pergi dan memanglah doktor kata ada. Cumanya saya rasa mungkin ada yang lebih teruk daripada saya lah. Saya rasa macam mungkin mild. Tak ada teruk seperti orang lain. Cumanya memang jumpa doktor lah. Cumanya doktor tu lebih pada banyak bagi ubat je lah. Untuk kawal waktu tidur sebagainya lah. Untuk bagi penenang. Tapi mungkin saya tak dapat apa yang saya perlukan, iaitu macam Kak Lina cakap tadi, untuk macam mana nak menghadapi tu dari segi skill untuk berdepan dengan perasaan tu kan. So itu yang mungkin lag lah, yang saya tak dapat bantuan. Dari segi ubat tu ada dan dia membantu sedikit banyak. Tapi dari segi macam mana macam mana kita nak berhadapan dengan perasaan tu, saya tak dapat pertolongan orang lain lah. Saya sendiri macam just banyak berfikir sendiri dan cuba cari search kat internet lah macam tu. Mungkin boleh tanya, saya nak tanya kepada Kak Nazira. Macam yang Afiq cakap tadi, walaupun Afiq ada depression, pernah mengalami depression, tapi waktu tu simpan sendirian. So apa yang saya nampak ni macam penting untuk berinteraksi ataupun penting untuk orang keliling.
yang approach Afiq sendiri kan. Mungkin Kak Nazira boleh bagi tips ataupun prinsip lah macam mana nak interaksi ataupun macam mana. Sebab kadang muka orang depression ni macam ni je kan. Maksudnya normal seperti orang biasa. Saya bukan depression tapi maksud saya muka seperti biasa lah. Tapi sebenarnya depression kan sebab timpas sendiri kan. So mungkin Kak Nazira boleh bagi tips kalau kita dah start tips untuk interaksi kalau kita dah start rasa seorang itu depression, macam mana kita nak approach, ataupun kalau kita sendiri rasa depression, macam mana kita nak handle. Boleh dipersilakan. Okay. Sekejap duduk kat sini ya. Okay, sebenarnya kita ada 3 jenis main category of communication ya. Cara kita berkomunikasi dengan orang tu secara umumnya ada 3. Tapi dia ada cabang-cabang lagi lah ya. Yang pertama adalah passive communication style. Kita perlu tahu communication style apa yang kita guna. Dia kadang-kadang kita boleh guna beberapa juga dalam satu masa. Banyak orang memang guna banyak, tetapi dalam most situations yang mana yang kita selalu guna. Kita perlu tahu ya. Orang yang pasif ni adalah orang yang sentiasa menjaga hati orang tetapi tidak kurang ataupun tidak menjaga hati sendiri. Orang yang pasif ni. Maksudnya, orang ni orang yang baik lah. Macam Ahli Afiq lah kot. Semua orang pergi dekat dia. Kalau nak cari bantuan je, pergi ke Afiq. Mesti dia tak tolak punya. Sibuk macam mana pun, dia tak tolak. Dia susah nak cakap no lah. Basically. Dia yes man. Dia tolong semua sebab mungkin satu, personality dia suka membantu. Satu mungkin pun dia rasa macam dia tolong orang, nanti orang mudahkan kita, Allah bagi ganjaran lebih, nanti adalah cara-cara lain. Jadi bila dia fikirkan benda tu, dia sentiasa cakap boleh. Ya. Jadi orang yang pasif ni dia please people but not pleasing themselves. Okay? In the long run, orang yang pasif ni mudah nak dapat sakit. Sebab lagi lama dia hidup, lagi banyak responsibility yang dia ada. Dia berkahwin, dia kerja, dia ada anak, dia ada isteri. Bila makin banyak responsibility, makin dia perlu masa untuk settlekan banyak benda. Dan dia tak macam bujang dulu yang mana dia just diri dia dan juga belajar dia. Kan? Jadi tapi dia tetap nak tolong orang. Jadi dia terpaksa mengorbankan apa isteri dia nak, apa anak-anak dia nak. Sebab dia sibuk tolong orang ni yang tak habis-habis ni. Dan orang sentiasa suka dengan orang yang ni. Dan orang macam ni saya percaya banyaklah pahalanya. Allah sukalah orang macam ni. Okay? Saya tak ada masalah dan sebenarnya memang tak ada masalah untuk kita tolong orang. Cumanya kita perlu juga berupaya dan mengetahui bahawa kita jenis orang macam tu, and at certain situations we have to learn to say no. Okay, we have to be more strict with ourselves that at some point of time there are priorities, ada banyak kerja-kerja yang kita perlu dahulukan berbanding dengan membantu orang saja. Sebab dia ambil masa kita kan. Dan orang Jepun macam tu kan. Orang Jepun sama. Afiq cerita ni sama macam kawan baik Kak Nina. Orang Jepun yang duduk sebelah Kak Nina. Masa Kak Nina baru sampai lab tu, semua benda minta tolong dia sebab macam tak tahu apa-apa kan. Buat PhD tapi tak tahu langsung Nihongo. Macam tahu A, I, U, E, O. Tapi pergi kelas intensif 6 bulan tapi nak baca, macam mana nak buang barang, nak telefon lori, nak isi borang, semuanya nak kena refer kat dia. Jadi, dia tolonglah macam orang biasa, tapi bila banyak kali kita minta tolong, kita pun tak perasan yang dia tak nak dan dia tak bagi tahu kita.
Rupa-rupanya dia tak selesa. Rupanya kita kena buat appointment kan. Orang sebelah tu kita kena buat appointment. Free tak besok? Free tak besok pun macam lambat. Besok pun macam cepat sangat kan. At least 2-3 hari kan. Buat appointment, are you free at lunch time? Dalam 2-3 hari lagi. Saya nak tanya awak sikit kan. Jangan pergi impromptu gitu. Yang Kak Dina tak faham. Dan dia tak bagi tahu. So in the end, dia bagi tahu sensei marah. Sensei cakap, kita pun dah apa kena pula. Tak pernah cakap apa-apa pun. Dia tak pernah cakap apa-apa kita. So the same thing happens. Jadi dia tak berupaya untuk cakap no. Yang tu yang kita ingrain in that culture, dan kita pun jadi daripada orang yang mungkin tak terlalu pasif jadi sangat pasif sebab kita berada dalam kumpulan kelompok yang memang pasif. Yang memang sentiasa memikirkan kemudahan dan orang lain. Fikirkan perasaan orang lain. Sebenarnya it's normal untuk semua manusia merasakan bahawa ada benda yang dia perlu dahulukan diri dia dan dia perlu cakap benda tu. Okay, so yang kedua ada pasif, faham kan? Yang kedua yang opposite kepada pasif adalah agresif. Orang yang macam ni dia tak kisah perasaan orang tapi dia hanya respect perasaan diri dia. Itu balik kod pula kan. Yang ni dia cakap je, tak dapat ke, kita tengah buat kerja ni, minta maaf tak dapat tolong. Kita cakap je macam tu, tak kisah pun. Dia cakap dia rasa apa, kecil hati ke, tak suka kita ke, tak kisah. Ataupun kadang-kadang kita terkeluar perkataan yang macam selalu minta tolong, cubalah minta tolong orang lain pula. Kan? Macam perkataan macam tu lah yang kadang-kadang kita pun jadi macam tu bila dalam keluarga kita ke kan, main cakap je kan. Marah je, especially bila dia adik-adik kan, bila dia budak-budak macam abang sibuk lah, tak payah minta tolong mak kan, minta tolong orang lain, tak apa. Sibuk je, kan. Jadi orang kecil hati dan banyak assumption lagilah banyak prasangkanya bila kita cakap macam tu. Tapi dia respect diri dia sebab dia dapatlah buat kerja dia, kan. Tapi in the long run orang macam ni memang tak banyak kawan lah. Orang asyik kecil hati, orang jauhkan diri, orang kata tak payahlah minta tolong dia selalu tolak, tak nak tolong, tak berapa prefer sangat nak tolong orang dan sebagainya. Jadi orang yang pasif ni ramai kawan, yang agresif ni kawan yang pendek-pendek, short term, tak lama ya. Okay. Sorry, yang pasif tu tadi juga they tend to be simpan. Ada satu masa dia boleh meletup. Dia simpan perasaan dia. Satu masa dia boleh je macam cakap sesuatu ataupun buat minta kalau orang nak kahwin ni ikut je apa suami dia kata, submit je. Tapi satu masa tu dia lari dari rumah. Dia tak boleh tahan lagi dah. Suami dia kata dah kenapa? Sebelum ni okey je kan. Abang lah yang buat saya macam ni. Misalnya dia marah-marah kan. Lepas tu dia lari. Bila dia tak tahu nak buat apa dah, dia buat tindakan yang melulu dan orang tak faham. Jadi orang selalu tak faham apa benda, apa yang sebenarnya berlaku. Okey. Ada juga orang yang digabung pasif dengan agresif ni, dinamakan pasif agresif. Dia punya komunikasi style dia. Iaitu sebenarnya dia agresif tapi dia tak mampu nak luahkan. Jadi dia buat tindakan yang tak cakap. Dia respect diri dia tapi dia tak mampu untuk luahkan. Macam orang agresif tu dia luahkan terus kan. Jadi dia buat apa? Dia buat macam sarkastik. Dia buat macam macam ni dia macam buatkan orang lagi confused. Macam yelah nanti aku buat lah. Ataupun yang macam tu lah, macam dia kata dia kata je aku buat lah tapi sebenarnya dia tak buat. Ataupun kau ni bagi lagi, kau ni asyik-asyik minta tolong aku, tak ada orang lain ke? Tapi dia tak cakap tak. So orang tu ingat bagi kat dia. Sebenarnya dia nak cakap tak, ataupun dia melakukan melalui tindakan dia. Hempas pintu ke, tak jawab mesej ke, kan? Melalui tindakan dia sebenarnya dia tak setuju tapi dia tak mampu cakap tak. Yang tu in the end orang jadi confused. Apa sebenarnya? Orang confused dengan kita. Apa yang kita macam marah tapi kita tak meluahkan. Dia pun mungkin confused jugalah apa yang dia patut buat, dia tak tahu kan. Okey. Jadi yang tu yang tengah-tengah lah. Pasif agresif ni suka sikit nak menterjemahkan dia tak mampu untuk nak luahkan, jadi dia kena belajar untuk cara untuk meluahkan. Jadi yang tengah-tengah antara pasif agresif tadi yang adalah komunikasi secara asertif.
Ya, assertive ni dia hormat pada diri dia, respect pada diri dia, hak dia, perasaan dia, tetapi dia juga hormat dengan orang lain. Ya, dua-dua dia hormat. Dia berupaya meluahkan dengan kata-kata yang boleh menyebabkan orang tu faham. Orang tu terima apa yang dia sedang lakukan dan orang tu boleh tanya dia lagi lain kali. Tapi perlukan certain condition. Ya, kita bagi tahu dia. Bukan kita tolong je tapi kita tak bagi tahu dan benda tu mengorbankan perasaan kita, ataupun kita marah je ke dia, kata kat dia masih minta tolong aku je, minta lah tolong orang lain pula, dan orang pun marah dengan kita dan in the end tak minta tolong lagi. Ya. Jadi assertive ini memerlukan kita untuk yang pertama describe dan explain apa situasi kita. Okay, contohnya orang datang kat kita, kita tengah buat assignment datang minta tolong kita untuk katakan jadi MC untuk program macam ni, jadi moderator macam pang hari ni boleh jadi kau pula dari orang lain tak contoh lah. Lepas tu kita tengah buat assignment ni, orang tu pun boleh nampak, jadi kita describe, kita explain saya sebenarnya tengah buat assignment yang due-nya esok lusa kan. Lepas tu lepas pada kita describe keadaan kita assert itu kita bagi tahu, kita express ya, describe dan express. Kita pakai mnemonic dia DEAR ya. Express apa yang kita rasa. Aku sebenarnya betul-betul nak tolong kau. Aku faham je kau keadaan ni mendesak kan, tak ada orang lain nak tolong. Tapi seriously tak dapat nak tolong sebab tengah buat assignment yang memang due date dia dekat ya. Kita express. Lepas tu kita assert ASSERT adalah kita bagi tahu dia macam ni lah. Aku try telefon apa ni member aku kat message biasanya dia dah siap dah assignment dia. Nanti aku bagi tahu kau balik dia okey ke tak kan. Kita assert yang bahawa kita nak tolong dia. Pada masa yang sama kita tak dapat tolong dia. Jadi kita try tolong melalui call kawan kita, message kawan kita. Tapi kalau tak dapat, okey kau mesti lain kali bagi tahu. Kalau aku betul-betul assert tu juga adalah sebenarnya bagi tahu perasaan kita pada dia lah. Jadi kita bagi tahu dia bahawa tadi kita dah cakap kita nak tolong dia, lepas tu kita cakap kalau kau bagi tahu aku prefer kalau kau bagi tahu aku dalam seminggu ke sebelum tu supaya aku boleh nak prepare kan. Kalau kau bagi tahu awal, aku boleh buat assignment aku awal, tak ada masalah, memang nak tolong kau. Tapi masa ni sekarang ni memang tak dapat sangat, minta maaf sangat kan. Kita bagi tahu dia yang try boleh tak call kawan ni ke, ataupun aku tolong dia aku boleh je nak call moderator ni aku bagi tahu dia apa pengalaman aku, macam apa flow dia. Kita bantu dia tapi kita bukan moderator lah. Ya. Lepas tu last kali reinforce ni adalah kita win-win situation. Win-win tu dari sudut kalau kau bagi tahu aku lebih awal, tadi saya dah cakap dah step dia. Kalau kau bagi tahu aku lebih awal, aku lagi boleh bantu kau. Jadi dia win-win lah. Tolong bagi tahu awal supaya kita boleh prepare dan boleh bantu dia in return. So that dan pada masa yang sama kita juga bagi tahu dekat kawan kita yang seorang lagi tu supaya dia boleh tolong kita kan. Jadi kita cari win-win situation. Kita tidak menolak dia ataupun reject dia terus, tapi kita cari jalan lain untuk bantu dia. So pakai dia mnemonic ni, describe, express, assert and reinforce. Kita meneguhkan dia bahawa kita nak tolong dia pada masa yang sama, tak dapat tolong sekarang sebab kita ada kerja lain. Jadi kita bagi dia faham ya. Jadi itu adalah assertive ya. Dia perlukan banyak praktis lah untuk kita jadi assertive ni. Tapi dia lain daripada agresif ni yang mana kita tak explain pun pada dia. Yang kita ada kerja dan kita sebenarnya nak tolong dia sangat. Lain kan kalau dia punya tone dia berbanding dengan kau tak nampak ke aku banyak kerja lah. Asyik aku je tak tolong. Tak ada orang lain ke? Kan? Possibility untuk dia nak minta tolong tu ada tak? Kurang kan? Macam tak Macam tak. Berbanding dengan yang tadi tu, kita betul-betul nak tolong. Tapi kau bagi tahu aku dalam masa 5 hari ke pun okey. Seminggu pun okey. But at least aku boleh settlekan benda ni dulu kan. Aku nak tolong kau. Jadi orang tu mungkin akan datang lagi tapi dia pastikan bagi tahu awal.
bagi tahu awal dekat orang ni. Jadi kita ada condition yang kita letakkan. So kita tak rasa bersalah. Tapi untuk orang yang pasif, even being assertive ni pun dah agresif dah untuk dia. Sebab dia tak biasa nak cakap tak. Dia biasa please orang sangat. So nak cakap tak tu kayak Allah. Dia fikir-fikir lagi, ada ke orang tu, boleh ke orang tu message ke, orang tu dapat ke tak, macam mana program tu. Sebenarnya kalau dia perhatikan, okey je program tu tanpa dia. Dia je yang risau lebih. Kan? Jadi cuba. Bila banyak kali kita cuba, kita jadi kita yang reinforce. Macam sebenarnya, it's okay to say no dan it's perfectly fine untuk kita nak tolak benda yang ada sebabnya, ada rasionalnya. Barulah orang faham. Sebab itulah dia prasangka tu berlaku bila mana kita tak bagi tahu. Ya, bila mana kita tak jelaskan. Ya. Jadi perlu kita jelaskan. Kalau kita tak nak bagi tahu detail pun, kita at least kita bagi tahu dia apa yang kita ada sedikit kekangan yang berkenaan study ke apa ke. Tapi kita boleh harapkan lepas ni tolonglah either dulu ke ataupun bagi tahu ada program ke nak bantu kita, tapi tak pasti lagi tengah cari orang lain. So kita prepare, kita tahu kan, berbanding dengan kita minta tolong tapi last minute ya. Jadi itulah dia tentang assertiveness tu, yang mana kita tidak hanya menjaga hati diri kita sahaja, tetapi juga menjaga hati orang lain. Pada masa yang sama kita respect. Ya, maksudnya kita respect diri kita tanpa perlu nak prasangka dan mengorbankan ni lah, perasaan diri kita dalam jangka masa yang panjang tu sangat detrimental lah untuk kesihatan kita. Okay. Terima kasih. Saya tertarik juga dengan cara komunikasi secara asertif ni. Nak tanya sikit lah. Maksud asertif ni, walaupun macam contoh memang kita tak boleh buat kerja daripada orang lain, dan kita nak tolak, kita perlu ke, maksudnya ada assert tu, perlu ke cadangkan cara lain untuk bantu orang tu, ataupun kalau kita just explain situasi pun dah kira cukup lah? Tak perlu. Tak perlu untuk cari orang lain ke tu. Yang tu kalau kita saja kita masih fikir sebab nak memudahkan dia kan, kita boleh accept. Tapi kalau kita tak dapat pun, kita explain saja dan bagi tahu condition kita, apa yang kita nak. Lepas ni kita harapkan dia boleh bagi tahu kan. Itu pun dah cukup dah. So, Kak Nazira tadi cakap cakap tentang suami isteri lah, yang isteri tu jenis yang ikut je, at the end sebab isteri jenis pasif, simpan dalam meletup kan. So, mungkin isteri tu kalau bila jadi asertif, suami pula macam ada berani kau tolak tentu lah. Itu mungkin Kak boleh terangkan macam mana kita boleh handle situasi macam tu yang berlaku kat masyarakat kita. Kadang-kadang isteri pun perlu baca juga suami ni. Mungkin nak jadi asertif pun dia tidaklah boleh terlalu cepat sangat. Maksudnya kena tunggulah suami tu reda dulu kan. Tengah duduk panas-panas, tiba-tiba kita cakap kita nak apa kan. Kalau abang buat macam ni baru saya buat. Marahlah dia kan. Bagi condition pula. Jadi kena reda dulu. Contohnya macam Kak Lina sendirilah. Macam nak minta tolong abang ni buat apa-apa. Contohnya macam Nila nak bagi ceramah ke kan. Jadi nak minta tolong dia jaga anak-anak. Jadi kita perlu tunggu masa yang sesuai, dan pada masa yang sama kita juga bagi masa untuk dia buat benda yang kita bagi masa untuk diri dia, dan kita minta balik masa untuk diri kita. Jadi dia tak boleh nak tolak lah sebab kita dah bagi masa untuk dia. Jadi kita ada strategi dia kan. Maksudnya win-win dia tu adalah dia macam contohnya macam semalam pun bagi ceramah juga, dia nak kena pergi kerja lepas Zohor. So akak cakap nak kena prepare untuk ceramah ni dan bagi ceramah ni pagi. So boleh tak abang bawa budak-budak ni pergi jogging ke pergi mana-mana dulu pagi tu, and then tengah hari tu saya pula yang layan dia sebab abang pergi kerja. So dia jadi win-win lah kat situ.
Kan? Jadi tapi nak tunggu cakap tu perlu masa yang sesuai lah. Dan sebenarnya dia punya kemungkinan untuk nak tolak tu kurang sebab kita dah bagi masa untuk dia juga. Kita dah win-win dah. Dah ada reinforcement tu. Kita dah fikir strategi. Sebab tu dia memerlukan kita untuk stop dulu daripada kita terus buat decision untuk tolak dia ataupun ikut saja kan, kita je yang betul. Kita stop kejap, boleh tak bagi kita masa, kita perlu fikir, jangan cepat sangat. Boleh tak bagi kita masa sebab sekarang ni tengah duduk fikirkan benda ni, nanti saya bagi jawapan. So kita perlukan berfikir untuk, dan satu lagi bagaimana kita nak approach lah. Itu pun satu benda penting juga. Maksudnya kita perlu ada pemikiran bahawa dia mungkin reject kita. And it's okay to be rejected so long as kita dah sampaikan pun kekangan yang kita ada. Daripada kita tak bagi tahu, tu lagilah mendidih dalam hati kan. Kita perlu bagi tahu dan ada kemungkinan dia reject lah. Tapi tak apalah, at least kita cuba. Lepas ni boleh cuba lagi. Ya? Okay. Terima kasih. So, macam-macam lah sebenarnya cara communication ni sendiri. Mungkin saya nak tanya kepada Afiq kembali. Mungkin Afiq dah daripada 2011 di Jepun. Mungkin Afiq boleh bagi pandangan peribadi Afiq lah. Macam mana untuk orang-orang circle Malaysian di sini untuk ambil tindakan ataupun untuk cara nak atasi contohnya Afiq rasa Afiq tak nak approach lain dan Afiq tak rasa macam orang lain approach Afiq kan. Mungkin boleh bagi sedikit tips ataupun cadangan Afiq macam mana circle nation ini boleh handle situasi macam ni. Silakan. Okay. Dia pada pandangan saya lah peribadi, satunya untuk berdepan dengan situasi yang sudah berlaku macam tu. Tapi sebelum daripada itu, lebih baik of course lah prevention kan. So untuk seboleh-bolehnya benda tak ada, sebolehnya ada hubungan sosial yang kuat lah antara orang Malaysia kan. Ataupun at least secara peribadi kenalah ada someone yang dia boleh luahkan perasaan. Tapi kalau tak ada, at least dia perlu ada circle yang dia boleh get social lah. Tak semestinya orang dekat sebab even kalau contoh di COVID ataupun sama je dekat mana-mana pun kan banyak duduk seorang-seorang, semua nak duduk seorang lah. Sekarang ni lagilah. Even kalau duduk serumah pun, semua macam suka buat hal masing-masing je. Kan? So kadang sangat susah lah untuk mendapat orang yang kita boleh bersembang dan sebagainya. Tapi at least adakan dulu orang yang kita boleh bersembang ataupun circle yang kita boleh berkongsi untuk meluahkan hati kita. Dan kita pun kena belajar lah untuk meluahkan hati. Macam saya sendiri pun seorang yang pasif dan introvert. Ini pun first time lah untuk lagi-lagi untuk macam umum kan dekat sini online kan cakap semua. Saya sendiri pun tengah belajar lah untuk meluahkan perasaan kepada orang. Saya bercerita kepada orang lain. So itu mungkin the first lah. Tapi bila dah terjadi benda tu, yang banyak yang perlu main peranan orang yang rapat lah. So maksudnya kena ada orang yang rapat tu dulu. Kalau tak ada, dia memang susah lah. Dia banyak bergantung kepada usaha orang tu sendiri. Macam saya sendirilah. Tapi kena, dia sendiri lah kena ikhtiar sendiri, kena reach out. Kena actively reach out pada mana-mana yang dia boleh capai. Kawan, at least ada ibu bapa kan. So rajinkan kontak ibu bapa dan sebagainya. Semuanya yang bagaimana orang lain boleh buat tu macam yang mungkin Kak Nina lebih arif lah tentang tu. Apa yang boleh dibuat. Tapi basically banyak mendengar lah cerita dia kan. Dan bergaul. So basically kena ada bond tu lah. Bond somewhere. Kita kena cari sosial yang boleh
kita luahkan. Allah alam. So, yang saya nampak ni memang kita as manusia sebenarnya tak boleh hidup seorang-seorang lah. Memang perlu ada someone, walaupun bukan circle pun, at least someone. Dan someone tu boleh jadi mungkin family, mungkin rakan-rakan juga. So pada yang kat Jepun ni, saya memang galakkan lah untuk at least jangan simpan seorang, kita luahkan kat someone. Kalau kita tak selesa nak luahkan kepada orang terdekat, kita pun mungkin kita boleh luahkan kepada rakan-rakan yang kita lebih selesa. So, untuk soalan terakhir lah, mungkin daripada Kak Nazira, boleh bagi sedikit kata-kata akhir ataupun tajuk forum ni sendiri pun sejauh mana kita perlu berkorban kan. Mungkin boleh jawab soalan tu, sebab kita terikat dengan tanggungjawab juga kan sebagai manusia. Mungkin suami terikat tanggungjawab sebagai suami, isteri sebagai isteri. So boleh jadi somehow menjadi pasif tu orang rasa macam itu adalah tanggungjawab kan. So sejauh mana kita perlu berkorban diri atau berkorban perasaan kita untuk orang lain. Mungkin Kak Nazira boleh bagi sedikit komen. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita tak mampu untuk nak luahkan perasaan kita, antaranya sebab kita takut kita let down kan, kita let down orang lain, perasaan orang lain. Kita nak sangat please orang, dengan kita nak sangat tolong orang. Memang itu adalah perasaan dan benda yang baik lah. Sebab tu kita digalakkan untuk sentiasa mencari kebaikan lah di mana saja kan, sebagai orang Islam kan. Sebab tu kita terkejut bila rupanya orang Jepun ni dia tak boleh minta tolong terus kan. Sebab kita jenis yang macam kita buat kerja banyak pun, orang minta tolong, kita akan tolong juga walaupun kita tengah sibuk kan. Jenis macam itulah kebanyakan kita lah, saya rasa. Satu lagi, kita risau dengan judgement orang terhadap kita. Kalau kita tak bantu dia, macam mementingkan diri kita pula kan, apa pula yang dia kata kan. Jadi kita banyak risau, kita banyak assumption kita, without kita sendiri pun fikirkan sebenarnya dia pun mungkin secara tak langsung telah memberi expectation terhadap kita. Contohnya dia macam tadi kawan Afiq yang foreigner tadi, dia pun tahu bahawa kita tak pandai menolak dan kita sentiasa nak tolong. Jadi bila dia ada expectation terhadap kita, kita perlu untuk beritahu bahawa kita ada benda yang kita tengah buat sekarang. Dia jadi macam dia reciprocal lah. Dia dua belah. Dia sentiasa minta tolong kita walaupun sebenarnya dia boleh buat, walaupun sebenarnya dia boleh fikir jalan lain untuk nak selesai tu, tapi dia tahu kita dan kita tak pernah express. Dia tahu kita nak tolong, kita boleh tolong dan kita tak pernah bagi cakap no. Jadi dia perlu komunikasi dua hala yang baik lah, yang respectful kan. Ya? Yang bagaimana kita nak buat benda ni? Yang pertama adalah kita perlu perasan dan acknowledge perasaan kita walaupun dia negatif. Perasaan negatif ni adalah normal untuk setiap individu. It's okay to feel hurt, it's okay to feel sad, to feel frustrated, tak apa. Tapi kita perlu terima dia dan normalize dia. Ya, bahawa benda ni okey untuk nak rasa. Dan kenapa aku rasa macam ni? Sebab dia dah minta tolong aku banyak kali. Lepas tu dia minta tolong pula last minute. Kan? Jadi okey je kot aku nak rasa macam ni. Kan? Kita perlu validate perasaan kita. So perlu ada self-compassion dekat situ terhadap diri kita. That it's okay to feel that. Nabi Muhammad SAW sendiri pun kan ada masa-masa yang dia dahulukan pembesar-pembesar Quraisy daripada orang yang tak dengar tu kan kat masjid tu kan, bisu ke kan. Ya, jadi benda tu adalah manusiawi. Ya, kita ada tendensi untuk tu. Jadi kita acknowledge dan terima, normalize perasaan kita tu. Okey.
Yang kedua, bila kita normalize, kita tak menyalahkan diri kita, kita tak apa ni, kita terima perasaan kita. Pada masa yang sama, kita tak juga biar dia menyelubungi hati kita. Kita perasan, kita tahu benda tu, dan apa yang kita boleh buat lepas ni. Either kita boleh offer dia help, ataupun kita boleh nak tolak dan bagi tahu dia kita nak tolong, tapi lambat sikit kita boleh tolong, ya, tanpa mengedepikan perasaan kita. Ya, kita berupaya untuk berfikir secara rasional macam tu. Yang kedua, kita perlu juga selain daripada validate dan penerima perasaan kita walaupun negatif, kita perlu juga cuba untuk seimbangkan dan be objective about other contributing factors, faktor-faktor penyumbang lain yang menyumbang terhadap benda ni. Kita perlu cuba untuk, bila kita rasional, kita baru nampak bahawa rupanya dia ni datang daripada value yang lain daripada kita. Maksudnya kalau kita nak mengejar ganjaran Allah kan. Sebab tu kita sentiasa ni, tapi orang Jepun dia tak ada benda tu, dia tak ada nak kejar pahala kan. Yang kedua, dia pun respect, value dia different in that dia respect masa dia, dan dia harap orang boleh respect masa dia juga. Dia respect masa orang dan harap orang pun boleh respect benda tu. Tapi kita respect masa orang, tapi kita tak kisah masa kita. So dia tidak jadi, dan benda tu jadi lain lah. Maksudnya bila diharapkan kita respect masa dia, kita perlu buat appointment untuk minta tolong dia. Jadi value tu lain. Yang kita sentiasa nak tolong orang, tapi kita cuba untuk fikirkan bila masa yang kita boleh nak ni kan, nak tolong dia. Jadi value tentang respect tentang masa tu pun lain juga. Dan mungkin masa yang kita minta tolong dia tu impromptu sangat. Kenapa kita buat macam tu? Mungkin kita pun sendiri berada dalam kesempitan sangat, kita tak mampu untuk nak cari orang lain dan kita try je awallah. So apa yang kita perlu faham bahawa bukan satu faktor je yang menjadi penyumbang kepada masalah tu. Kita banyak faktor-faktor lain, different values, masa yang tak kena, cara kita tanya kan, kita pun tak pernah express kan. Jadi bila kita berupaya untuk memahami keadaan tu, kita tend to be less judgmental about diri kita dan juga tentang orang lain. Yang kita faham bahawa ada sebab, ada common sense kenapa dia bertindak macam tu. Pada masa yang sama, kita bagi tahu diri kita, that was the best that I could have done and I learned something from this. Ya, berbanding dengan kita menyalahkan diri kita kan, ataupun menyalahkan dia saja. Jadi tadi tu dua benda ya, kita kena pasti perasaan kita dan terima walaupun dia negatif, dan kita cuba cari jalan keluar. Dan yang kedua, kita cuba memahami faktor-faktor yang menyumbang kepada benda tu dan belajar something berbanding dengan meletakkan hukuman terhadap mana-mana pihak. Kita cuba fikir kenapa benda tu terjadi dan menerima benda tu. And it's important juga untuk dalam poin yang Afiq cakap tadi. Okay. Minta kat Umi. Untuk kita berupaya untuk meluahkan kepada orang lain apa yang kita rasa tu. Sebab bila kita bercakap, dia lebih reinforcing. Kita lebih reinforce. Kita lebih kita rasa diteguhkan dengan perasaan tu sebab kita gunakan banyak sense. Kita gunakan telinga kita kan, kita cakap, kita gunakan telinga kita. So kalau boleh cari orang yang non-judgmental lah untuk kita nak cerita perasaan kita. Okay, itu je. Terima kasih. Nampaknya dah sejam kita borak-borak ni. Mungkin daripada penonton sendiri ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan, boleh terus bertanya di ruangan chat. Setelah itu saya baca sedikitlah persoalan daripada pendengar juga. Soalannya soalnya kadang-kadang kita rasa common sense untuk kalau kita tolong orang lain sepatutnya tolong kita kan. So persoalannya macam mana kita nak handle untuk tidak mengungkit apa yang kita dah tolong orang lain tu, ataupun
bagaimana kita nak handle perasaan yang kita rasa itu adalah common sense. Untuk orang lain tolong kita. Faham soalan Kak Nasira? Atau mungkin dia Afiq ke, dia ada bagi pandangan sendiri. Macam ni tadi soalan? Dia sekat-sekat je. Oh, sekat soalan dia, kadang-kadang kita rasa common sense untuk bila kita dah bantu orang lain, kita mengharapkan orang lain bantu kita. So, soalannya macam mana kita nak belajar untuk tidak mengungkit apa yang kita dah tolong, dan bagaimana untuk tidak letak harapan pun untuk orang lain tolong kita balik. Mungkin no? Afiq boleh bagi pandangan Afiq dengan macam mana? Saya sendiri pun tak tahulah pasal benda ni. Maksudnya sebab saya sendiri tak pernah fikir untuk mendapatkan pertolongan orang lain. Saya tak mengharapkan ni lah. Tak tahu, mungkin soalan ni mungkin Kak Nina lebih pro untuk menjawab, menjelaskan. Okey, mungkin boleh bagi pada pakar psikologi screening. Okey, yang ni dia berbalik kepada nawaitu kita balik lah. Ada anak Kak Nina ni. Dia berbalik kepada nawaitu kita balik lah sebagai seorang Muslim kan. Kita dan dia sebenarnya sangat normal untuk kita nak rasa kecil hati, and it's okay. Jangan kita salahkan diri kita untuk kita nak rasa kecil hati. Itu memang normal bila kita bagi, walaupun kita tak mengharapkan dari dia, tapi bila dia tak buat apa yang kita harapkan selepas kita bagi, ataupun beberapa ketika kita rasa frust kan. Dan tak apa, sebab tu saya akan cakap pasal normalizing. Sila cari normalizing tu menerima, mencari sebab untuk kita nak terima perasaan kita. It's okay to feel that, bahawa kita bagi tu dengan ikhlas, dengan kita tiba-tiba kenapa pula dia buat macam ni, sanggup sampai hati dia kan. Okay, tapi kita jangan bagi judgement. Walaupun kita rasa benda tu, walaupun kita rasa frust, jangan bagi judgement kepada dia. Maksudnya kita terima je, lepas tu full stop. Terima je bahawa kita kecil hati. Sebab kenapa aku kecil hati? Sebab aku pernah tolong dia, aku pernah bagi infak kat dia kan, banyak. Tapi dia tak nak pun pergi program yang aku buat. Contohlah kan, aku buat program tapi dia macam diam je kan. Tak ada pun cuba nak kata minta maaf tak dapat join ke ataupun apa kan, kita jadi kecil hati kan. Jadi okey kan untuk kita nak rasa kecil hati. It's perfectly alright kan. Untuk kita rasa macam, tapi kita full stop kat situ sebab bila kita bagi judgement bahawa ayah abang tu duduk. Sekejap lagi lah kalau macam tu. Sebab bila kita bagi judgement tu bahawa dia ni dia ni tak pandai, kita fikir kita bagi judgement macam mana? Kita normalize je, dia ada dua peringkat emosi. Satu primary, iaitu kita menerima perasaan kita yang primary emotion. Semua orang akan rasa benda ni. Rasa takut, rasa sedih, rasa gembira, rasa disgusted dengan rasa surprise ke apa. Jadi kita terima je bahawa yang primary emotion kita adalah kita rasa sedih contohnya. Rasa sedih kita terima je full stop bahawa kita sedih sebab kita bagi tapi dia tak nak. Dia tak macam kan, tak tunjukkan yang dia menghargai lah contohnya kan, melalui tindakan dia. Kalau kita pergi ke secondary emotion, iaitu kita rasa macam menyesal bagi dekat dia, ataupun kita fikir bahawa kita secondary tu dia macam campur tau, antara primary emotion tadi. Contohnya kita rasa anger dengan kita masukkan
bila dah overtime kita rasa macam angry, marah dekat dia sebab dia tak buat apa yang kita kata. Jadi dia bila marah dan juga sad tu dia jadi macam menyesal ke, dia jadi remorse. Nah, remorse ni dia dah masuk judgement dah. Dia dah jadi secondary emotion yang mana dia susah lagi kita nak kikis keluar dan kita rasa benda tu betul. Sebab selalunya apa yang kita rasa betul lah. Tapi sebenarnya kita dah masuk marah tu, yang tak elemen marah tu yang tak patut ada lah. Jadi untuk kita stopkan je, kita dengan kita perasan bahawa kita sedang rasa sedih dan ganjaran tu Allah bagi kat kita dan Allah tengah test kita sampai sekejap. Benda cakap ni sekejap. Please. Sekejap. Nak lukis star. Nak lukis star. Tapi susah. Tapi kita fikir ganjaran apa yang Allah tengah test kita ni. Okay, Allah test kita untuk kita nak ikhlas kot dalam memberi tanpa kita meminta balik. Tanpa kita nak lama-lama terasa kan. Jadi kita sendiri kena accept lah benda tu. Akak rasa. Tapi benda tu normal lah. Jangan menyalahkan diri kita ataupun menyalahkan orang tu. Tapi terima bahawa ada benda yang tadi tu lah. Ada benda yang menyebabkan dia buat macam tu. Mungkin dia ni sangat pasif. Okey, ada beberapa orang dekat Jepun yang nak nampak macam trend jugalah. Pernah nak buat study. Dia sangat anxious tau. Dan sebab dia sangat anxious, dia tak mampu untuk menyatakan bahawa dia ada banyak kerja dan dia tak mampu untuk nak ikut daurah, usrah dan sebagainya. Tapi kita ni duk expect dia untuk pergi benda-benda semua ni. Sebenarnya dia ada masalah dia sendiri yang dia tak terluah. Lama-lama dia akan terus stop semua. Tiba-tiba dia terus stop semua. Sebab kita yang tak memahami ni duduk bagi expectation, bagi lagi kerja, bagi lagi benda. Tapi sebab dia tak express. Orang pasif tadi tu, dah lah dia pasif. Dia ada anxiety yang sangat tinggi. Jadi orang-orang macam ni, kita tak baik kecil hati. Sebenarnya tantah orang yang kita duduk kecil hati ni adalah orang yang tengah bergelut dengan psikologi dia sendiri. So kita fikir je apa faktor-faktor penyumbang yang membawa kepada masalah tu. Betul ke tak tu di luar pengetahuan kita. Allah je tahu. Sebab tu tadi akak cakap pasal fikirkan apa agaknya benda-benda yang mungkin menjadi faktor penyumbang yang di luar pengetahuan kita. Selain daripada kita normalize perasaan kita. Dua tu. Terima kasih. Tambah skill. Bukan tambah lah. Sebenarnya lebih pada relate dengan pengalaman diri lah. So tadi katanya cakap pasal bila judgement kan. Memang ada lah. Satu tahap tu memang bila jadi macam tu, memang kita semua rasa mencari reason apa faktor dia. Tetapi satu benda yang saya rasa yang mungkin salah tu sebab judgement tu. Kita akan menyalahkan pihak tu. Bila dah sampai tahap judgement tu, mungkin dia dalam hati kita ni banyak nak menyalahkan orang tu. Macam kita tolong dia, banyak tolong. Kita jadi macam ni disebabkan dia. So bila dia macam tu dia susah lah. Dia pada pendapat saya lah, dia bukan penyebab utama. Balik pada yang Kak Nina cakap tadi, menerima perasaan tu normal. Dia datang daripada diri kita. Dia mungkin dia tu just trigger je, tapi secara hakikatnya bukanlah dia penyebab pada perasaan kita itu. So kita sendiri kena terimalah yang perasaan tu dia memang ada dalam diri kita dan yang berhadapan bukan menyalahkan orang lain. Tak tahu sih betul tak? Mungkin Kak Nina boleh bagi masukan. Tu just pengalaman, berdasarkan pengalaman peribadi. Betul. Rasanya dia bila kita menyalahkan dia, mungkin daripada situlah kita macam rasa menyesal dan kita mengharapkan balasan daripada dia. Itulah. Terima kasih. So, ada yang kalau nak bertanya boleh terus tanya di ruang komen. Ada lagi satu soalan, mungkin Kak Nazira ataupun Afiq sendiri boleh jawab berdasarkan pengalaman. Soalannya macam Afiq cakap tadi, penting untuk kita cari someone kan. Ada someone untuk kita berkomunikasi. Kak Nazira sendiri cakap penting untuk kita luahkan kita punya perasaan kan. Tapi
mungkin kita ada kawan tapi kita dah lama kita jenis menyimpan. Dengan kawan tu sendiri kita adalah introvert dari segi perasaan kita. Maksudnya kita perasaan kita lain tapi depan kawan kita akan jadi lain, depan family suka tengok kita senyum, takkan nak sedih depan family kan. So kita just senyum je, dah sepanjang hidup memang macam tu. So mungkin boleh bagi tips ataupun cara yang betul lah untuk kita start untuk luahkan perasaan sebenar kita ataupun beritahu perasaan kita, sebenarnya kita macam ni, saya tak nak macam tu lah. Macam mana nak start confess kita punya perasaan dekat orang-orang terdekat terutamanya. Dia sebenarnya bila dengan orang yang terdekat ni yang paling susah sebenarnya kan. Tapi pada masa yang sama orang terdekat ni juga yang kenal diri kita sebenar. Ada masa yang dia tricky jugalah, soalan ni bukan one answer fits all lah. Sebab ada masa yang jadi trigger kepada keresahan kita ataupun kepada kita punya rasa stres tu adalah family kita. Jadi kita tak mampu untuk nak menyuarakan benda yang kita rasa macam mengeruhkan lagi keadaan lah dan membuatkan kita tu. Jadi ada masa yang kita perlu bertindak sedemikian, sebegini sebegitu untuk kita nak jaga hati kan, terutama bila it involves parenting lah kan, parents lah kan, orang tua kan. Sebenarnya yang paling penting adalah bukan untuk mengeluarkan, menunjukkan diri kita sebenar, express tu. Especially it's difficult bila dengan parents lah misalnya kan. Tapi yang penting adalah kita sendiri pun peka dan menerima perasaan kita. Ya, tak perlu kita nak korbankan perasaan kita sebab lama-lama kita yang terkorban. Maknanya kita sendiri tahu bahawa saya perlu bertindak sedemikian, saya perlu tak cakap no kepada mak saya di rumah sebab mak saya pun stres jaga adik-adik. Jadi bila saya dekat rumah, saya terpaksa untuk korbankan diri saya walaupun saya rasa saya ada hak untuk nak belajar, untuk ada masa sendiri kan. Tapi saya perlu untuk ni sebab masa ni je saya boleh nak tolong mak. Lepas ni saya nak balik Jepun balik, saya lepas tu nak berkahwin, nak sambung dan sebagainya. Jadi kita terima perasaan kita. Saya tahu yang saya sebenarnya rasa frust. Saya tahu dan saya faham benda ni adalah normal untuk saya rasa macam ni. Tapi ada masa-masa yang tertentu mungkin kita boleh juga cakap, mak boleh tak lagi 15 minit Along tolong sebab Along nak kena habiskan kerja Along. Jadi kita assertif kat situ. Kerja Along ni Along siapkan kalau Along dapat siapkan benda ni, Along boleh jaga adik. Mak boleh keluar pergi pasar, boleh masak semua. Cuma kalau Along tak siap ni, Along memang akan drag lagi lama. Lagi lewat, nanti ada masalah lain lagi susah kan. Jadi kita cakap kat dia, maknanya kita explain dekat dia, assertif dengan mak tu. Dengan menerima bahawa dia sebenarnya ada sebab dia kenapa dia minta tolong kita. Kan? Macam tu ya. Terima kasih. Ada soalan lagi ke daripada para pendengar? Soalan pada Afiq. Okey, daripada Zarif Yusof. Macam mana sesi kaunseling dengan doktor Jepun? Sampai tak perasaan bila kita cakap dengan orang Jepun? Okey, Afiq Ibn jawab. Tak. Jawapan pendek dia tak lah. Oh tak. Tapi untuk dengan doktor secara personal, mungkin ada yang di luar sana doktor yang saya janganlah jawapannya menjadi jadi semua doktor macam tu, tak lah. Mungkin ada doktor yang boleh memahami dan kita boleh inilah. Sebenarnya peribadinya yang doktor saya jumpa ni tak lah. Bantuan ubat tu ada. Tapi bantuan yang banyak berkesan mungkin banyak bila meluahkan dengan isteri, dengan alhamdulillah sensei yang sekarang, bukan yang dulu lah, dia sangat memahami lah.
So banyak juga lah dia bantu. Dia lah dia sedarlah bagaimana saya dalam lab ni banyak bantu semua tu. Tapi dia lah yang macam apa, banyak discuss dengan dia kata kamu sendirilah yang kena belajar kata no. Dan ada certain yang Kak Nina cakap pasal assertive tu, memang ada certain tu memang saya buat lah. Mungkin tak fully. Tapi itulah jawapan dia peribadi tak, tapi jangan menjadikan itu jawapan umum lah. Pergi juga. Cuba pergi, tapi jangan bergantung pada satu benda je lah. Saya sendiri bila luahkan tu bukan saya cuba tanam mindset jangan expect orang tu untuk bantu. Tapi kita just cuba reach, tapi jangan letak expectation yang terlalu tinggi pada seorang tu. Even kalau orang yang ikut usrah, mungkin bunyi dia pelik, tapi jangan letak expectation yang terlalu tinggi pada usrah. Sebab mereka semua manusia lah. Mungkin dia boleh jadi ni, tapi dia tak semestinya. Sebab kadang bila sebut hubungan usrah ni, dia macam satu ideal yang ada ukhuwah yang mantap. Tapi tak semestinya begitu. Bergantung pada usrah, bergantung pada masing-masing punya keadaan dan sebagainya. Dia tidak semestinya menjadi satu hubungan yang ideal yang selalu diperkatakan. So tak semestinya orang yang usrah kena semua kat usrah je. Tak. Siapa pun boleh. Cumanya kena carilah orang yang boleh boleh bagi bantuan kepada kita. Jangan letak expectation yang tinggi sangat lah daripada pengamal pribadi lah. So that bila kita reach tu tak ada ni sangat, kita pun tak adalah terluka sangat hati. Dia aku impact lah kalau kita okay, terima kasih Afiq. Okay, ada soalan nak tanya kepada doktor. Sebagai seorang nakibah atau orang yang mendengar luahan orang lain, salah satunya adalah tidak boleh judge. Selain daripada itu, sekadar itu saja atau ada lagi yang perlu kita improve atau terlepas pandang? Mungkin Kak Nazira boleh bagi sedikit pandangan. Dengan mute. Okey, minta maaf lah. Tengok abang. Kejap lah. Please. Memang yang pertama sekali, kita tidak boleh judge. Umur lepas ni, Umi janji. Kita potong ni sekejap. Kita potong ni sekejap. Selain daripada tu, apakah ni kan yang kita boleh buat kan? Saya rasa dia, kalau kat Malaysia ni saya nak cakap jumpa pakar lah. Tolong bawa dia jumpa kaunselor ke ataupun jumpa pakar kan. Terutama bila kita rasa benda tu dah affect functioning dia lah. Dah memberi kesan kepada dia tak nak kepada kehidupan dia, pada personal functioning, iaitu dia tak rasa lagi mood untuk nak pergi kelas, tak rasa nak bersiap-siap, nak duduk bilik, dan tak nak mandi, tak nak makan dan sebagainya. Ataupun social functioning, dia tak nak lagi buat aktiviti-aktiviti yang dia selalu suka buat. Ataupun study ataupun work functioning kan. Macam dah effect dah, memang kena jumpa pakar lah. Jadi perlu nakibah boleh minta tolong orang dekat lokaliti dia ataupun nakibah sendiri kalau dekat untuk bawa dia berjumpa dengan pakar psychiatry dan sebagainya. Sebab ada je parents yang contact Ana yang minta tolong, yang bagi tahu yang sensei dah lama dah perhati dia, bertahun ke apa dekat Jepun. Lepas tu orang Malaysia lah ni, tapi dia dah sensei yang terpaksa bagi tahu dekat mak parents ni untuk bawa dia balik Malaysia dan jumpa dengan pakar sebab nampak sangat kelainan dekat student Malaysia ni. Maknanya dia dah bertahun-tahun dah. Tapi tak reach out dan tak bagi tahu dekat parents. Jadi kita perlu peka lah. Maknanya selain daripada kita dengar tanpa judgement, kita perlu peka dengan keadaan anak usrah kita. Sebab tu perlu muayashah yang baik, seorang-seorang. Maksudnya ada kodoya yang baik dalam setiap usrah kan. Jadikan usrah tu sebagai social support kepada ahli usrah yang lain. Maksudnya ada tempat untuk dia nak mengadu tanpa kita beri nasihat
bahawa nasihat kita kadang-kadang macam lebih kepada keagamaan kan, macam redha je lah benda tu berlaku, ataupun banyakkan masa untuk tahajud dan sebagainya boleh, tapi reserve dulu, terutama untuk orang yang tengah duduk dalam depres tu. Reserve dulu kita punya komen tentang nasihat-nasihat agama ni, sebab benda tu akan membuatkan dia rasa macam dia dah buat dah tapi tak jadi, tak boleh nak buat ni, dan sebetulnya memang ada kebenaran di situ. Kadang-kadang tu dia orang lebih lagi pada kita, banyak lagi dia punya munajat daripada Allah, tetapi ada banyak faktor lain yang menyumbang. Contohnya faktor keturunan, ya. Pernah ada depression dalam family, anxiety dalam family. So walaupun dia tinggi iman macam mana rapat pun, dia ada faktor keturunan tu, dan personality dia yang tak beritahu, dan juga social environment dia yang tak membantu, membuatkan dia jatuh sakit. Jadi sebab tu dia perlukan bantuan yang rapat dengan Allah tu. Bila dia dah function betul, baru dia boleh nak buat, baru kita boleh nak bagi advice, baru kita nak boleh bantu dia. Maksudnya kita pun sebagai akibah perlu let go, perlu ada masa-masa break yang tertentu bila kita rasa dia orang dah depressed dan tak mampu untuk nak meneruskan. Ya, perlu ada perasaan bahawa bukan semua orang mampu untuk bawa usrah. Bukan semua orang mampu untuk tinggalkan HQ dia untuk pergi daurah yang jauh-jauh. Tak semua orang mampu. Setengah-setengah personality yang mampu dan boleh buat. Tapi setengah lagi kita perlu terima, so long as dia rasa macam dia rasa terikat, dia rasa macam nak minta bantuan, dia boleh nak minta nasihat dan sebagainya, cukup dah. Daripada dia tinggal langsung kan, daripada tinggal langsung dan dia keseorangan dan problem tu lagi susah. Lebih baik kita fleksibel dari sudut tidak mengharapkan dia ikut semua daurahnya sebagainya lah, ya. Bukan semua orang mampu untuk buat benda tu. Itu je lah. Terima kasih. Nampaknya kita ada lagi soalan. Kalau tiada, kita dah sampai ke pengakhir kita punya talk. So sebelum ada soalan. Okay. Sebelum saya akhirkan talk kali ini, saya nak kongsikan 3 take home message yang saya dah simpulkan. Mungkin yang pertama, kadang-kadang kita perlu belajar untuk berkata tidak dan jadi seorang yang asertif. Yang seorang asertif ni seperti yang Kak Nagila sebut tadi, seorang yang dia tahu keadaan diri sendiri dan dia express keadaan diri sendiri. Dan daripada Afiq, yang kedua, take home message adalah cari hubungan sosial ataupun cari someone yang boleh kita luahkan. Dan yang ketiga, saya rasa antara poin yang penting ialah kita validate perasaan kita. Kita tahu perasaan kita sekarang tu tengah perasaan apa. Kita tengah bersedih dan kita selain validate, kita terima perasaan itu dan kita belajar cara nak handle perasaan itu sendiri. So, kalau tak ada soalan lagi, ada penambahan daripada panelis kita? Tak ada. Okey. Okey, mungkin kita boleh akhiri kita punya Iman Talk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tobat rindu. Assalamualaikum. Minta maaf ya. Ini lah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak. Kirim salam balik nanti. InsyaAllah. Dia tahu tu. Oh ya tu Afiq. Dah ada anak ya? Besar dah nampak berapa tahun?